Hai, kita pergi ke hari ini kita akan berbincangkan tentang tajuk yang seterusnya iaitu penakulan matematik. Pernyataan. Okey. Ayat yang dimaksudkan sama ada benar atau palsu tetapi bukan kedua-duanya. Teluk Intan terletak di negeri Sabah. Ya ke? Teluk Intan kat Perak. Jadi ini adalah palsu. Pernyataan ini adalah palsu. 2 tambah 3 sama dengan 5. Benar. Pernyataan ini adalah benar. Hasil tambah sudut dalam sebuah segitiga ialah 180. Yang seperti kita semua tahu bahawa itu adalah benar. Cristiano Ronaldo bermain untuk Selangor. Benar kata tidak? Palsu. Jadi pernyataan itu adalah pernyataan palsu. Semua objek perlu dipertimbangkan. Jika ada pernyataan yang palsu, maka keseluruhan pernyataan itu juga menjadi palsu. Contoh, semua nombor perdana ialah nombor ganjil. Betul ke? Sebab kita ada satu nombor perdana, 2. Nombor 2 dia adalah nombor genap. Jadi pernyataan ini benar atau palsu? Pernyataan atas adalah palsu. Kalau sebilangan pula, sekurang-kurangnya satu objek perlu dipertimbangkan. Asalkan terdapat satu objek yang menyokong, maka keseluruhan pernyataan adalah benar. Sebilangan nombor perdana ialah nombor ganjil. Betul? Ialah sebilangan. Walaupun ada satu nombor perdana yang nombor genap, tapi sebilangannya adalah nombor ganjil. Dia adalah pernyataan yang benar kerana nombor 2 ialah nombor genap yang juga merupakan nombor perdana. Perkataan bukan atau tidak boleh digunakan untuk mengubah kebenaran atau kepalsuan sesuatu pernyataan. Nombor 5 ialah nombor perdana. Benar. Betul, nombor 5 nombor perdana. Kalau kita gantikan ialah tu dengan bukan, 5 bukan nombor perdana. Palsulah jadi pernyataannya. Okey? 5 tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. Benar. Benar pernyataannya. Saya highlightkan perkataan dan atau. Dua perkataan tu boleh digunakan untuk menggabungkan dua pernyataan menjadi satu pernyataan baru. Pernyataan baru terbentuk daripada dan hanya akan menjadi benar jika kedua-dua pernyataan itu digabungkan itu benar. Pernyataan yang baru terbentuk daripada atau akan menjadi benar jika salah satu dari pernyataan yang digabungkan itu adalah benar. Suatu pernyataan yang menggabungkan hipotesis dan akibat menggunakan ayat jika P maka Q. Ini ayat yang kita kena tahu ini je. Kita tengok, jika X ialah integer positif, ini dinamakan antijadian, maka 2X ialah nombor genap, ini adalah akibat. Kita tengok contoh. Tak faham yang ini, kita tengok contoh. Jika ABC ialah segitiga, ini yang pertama, maka sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180. Kalau kita tengok hipotesis ini adalah yang ini. Okey. Manakala akibat ialah akibat ni yang inilah. Dia dihubungkan dengan ayat jika dan juga maka. Satu pernyataan yang mengandungi jika dan hanya jika adalah singkatan daripada dua implikasi. P jika dan hanya jika Q. Implikasi 1, jika P maka Q. Implikasi 2, jika Q maka P. Set P ialah set kosong. Jika dan hanya jika set P tidak mempunyai unsur. Okey, maksudnya kita kena buat dua implikasi. Set P ialah set kosong. Ini kita namakan dia. Okey, ini P. Jika dan hanya jika set P tidak mempunyai unsur. Kita gabungkan dengan perkataan jika dan maka. Ini P, ini Q. Mula-mula kita gabungkan P ini kita letak depan. Jika, okey kita ambil ni. Set P ialah set kosong.
gabungkan dengan marker Q dia P tidak mempunyai unsur. Itu implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, jika set P tidak mempunyai unsur, maka set P ialah set kosong. Kita tukar je P depan, Q belakang. Implikasi yang kedua, Q itu kita letak depan, P kita letak belakang. Hujah. Proses membuat kesimpulan berdasarkan beberapa pernyataan yang diberi. Setiap pernyataan dikenali sebagai premis. Premis bersama-sama dengan kesimpulan yang dibuat akan membentuk satu hujah. 3 bentuk hujah yang biasa digunakan ialah, kita tengok premis 1, semua A, semua A adalah B. C adalah A, maka C adalah B. Contoh. Semua nombor genap boleh dibahagi dengan 2. Sekarang kita ada A dia adalah nombor genap, B dia boleh dibagi dengan 2. 2008 ialah nombor genap. Ini yang 2008 ni adalah C yang baru. Nombor genap A. Maka kita kena buat ayat gabungkan 2008 ni dengan dibahagikan dengan 2. Jadi 2008 boleh dibahagi dengan 2. Kita pergi bentuk yang kedua. Kita tengok premis 1. Jika P maka Q. Jika P adalah benar, Q adalah benar. Di sini kita ada P dan ada Q. Kalau P ini benar, maka Q ni adalah benar untuk kesimpulannya. Kita tengok contoh. Jika 2X tambah 1 sama dengan 3, ini P. Maka X sama dengan 1, ini Q. Kita tengok pernyataan pada premis 2 ini. 2X tambah 1 sama dengan 3, maka sama dengan atas ni. Maka X sama dengan 1. Kesimpulannya X sama dengan 1. Sebab ini adalah benar, maka kesimpulannya kita ambil yang Q ini adalah benar. X sama dengan 1. Manakala bentuk yang ketiga pula, kita tengok premis 1. Jika P maka Q. Bukan Q. Tadi kita tengok P mula, sekarang ni Q dulu. Bukan Q adalah benar, bukan P adalah benar. Kita tengok contoh untuk lebih kefahaman lagi. Premis 1. Jika A subset bagi B, maka A kesatuan B sama dengan B. Kita tahu bahawa yang ini P, yang ini Q. Premis 2. A kesatuan B tak sama dengan B, maka ini adalah untuk yang Q tadi. Ini Q. Kalau Q bukan Q adalah benar, maka kesimpulannya di sini bahawa A bukan subset bagi B. Itu untuk kita ambil untuk nilai yang P. A bukan subset bagi B untuk kesimpulan. Seterusnya kita pergi kepada didaksi. Apa itu didaksi? Didaksi adalah proses membuat kesimpulan bagi kes khusus berdasarkan pernyataan umum yang diberi. Maka biasanya ini lebih kepada formula lah. Macam contohnya formula umum Y sama dengan MX campur C, ataupun lain-lain formula yang biasa kita gunakan. Suatu pernyataan umum yang diberikan itu pasti, maka kesimpulan yang dibuat secara didaksi juga adalah pasti dan tidak perlu dibuktikan lagi. Maknanya memang betul lah apa yang dimaksudkan melalui formula itu. Kita tengok pada contoh untuk lebih memberi kepada kefahaman kamu. Contohnya, diberi sudut peluaran sebuah poligon sekata ialah NCC sama dengan 360 bahagi N. 360 darjah per N. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat untuk sebuah pentagon sekata? Kita tahu bahawa pentagon ada berapa sisi? Ada 5 sisi. Ada 5 sisi. 5 ini adalah dia punya sisi. 5 ni adalah N. Jadi kita ganti untuk kesimpulan yang dibuat, kita gantikan nilai N itu dengan 5. Jadi sudut peluaran pentagon sama juga dengan 360 darjah bahagi N tadi kita gantikan dengan 5 sama dengan 72 darjah. Jadi kita tahu bahawa yang ini sebenarnya adalah untuk
pernyataan umum. Okey, manakala yang ini adalah untuk kesimpulan khusus. Itu adalah untuk didaksi. Memandangkan pernyataan umum yang diberi ini adalah pasti, maka kesimpulan yang dibuat secara didaksi juga pasti dan tak perlu dibuktikan lagi. Memang sudut plural untuk pentangguh adalah 72 darjah. Aruhan adalah satu proses membuat kesimpulan umum berdasarkan kes-kes khusus yang diberikan. Yang tadi kita daripada kesimpulan umum pergi khusus. Yang aruhan ini adalah berdasarkan kes-kes khusus. Kesimpulan umum yang dibuat secara aruhan tidak bersifat pasti, kerana kesimpulan itu dibuat hanya berdasarkan beberapa kes khusus saja. Kebenaran kesimpulan itu masih perlu disokong dengan bukti. Okey, kita teruskan dengan contoh. Okey, kita pergi dengan contoh. Diberi satu urutan nombor 9, 15, 23 yang mengikut pola di bawah. Okey, diberi daripada pola yang diberi ini, apakah kesimpulan yang dapat dibuat bagi urutan nombor itu? Kita tahu ini adalah kes khusus. Okey, kes yang khusus. Diberikan kes ini khusus. Okey, apakah yang kita boleh buat kesimpulan berdasarkan urutan nombor itu? Okey, kalau kita tengok pola, biasa melibatkan pola urutan nombor ni. Pola bagi urutan nombor ni boleh ditulis sebagai n dalam kurungan n tambah 1 tambah 3. Sebab kalau kita tengok 3 ni sama. Okey, n ini, kalau kita tengok n ini dan n ini juga adalah dengan keadaan n sama dengan 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Yang ini kita namakan dia sebagai kesimpulan umum. Okey, ini adalah kesimpulan umum bagi aruhan tersebut. Kesimpulan umum yang dibuat secara aruhan, kesimpulan umum ini yang dibuat secara aruhan bersifat tidak pasti. Kerana kesimpulan ini dibuat hanya berdasarkan beberapa kes. Kalau macam ni kita berdasarkan kepada kes yang ini sahaja. Kebenaran kesimpulan itu masih perlu disokong dengan beberapa bukti. Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan pengkuantiti semua, sama ada kita nak letak perkataan semua atau sebilangan untuk membentuk suatu pernyataan benar. Cuba kita letak semua. Semua persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama. Tak boleh. Ada yang persamaan kuadratik yang tak sama dia punya punca dia. Maka kita kena letak sebilangan sebab sebahagian saja. Jadi kita tulis sini sebilangan yang membolehkan pernyataan ini menjadi benar. Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Implikasi ini biasanya kita gabungkan dengan perkataan jika, tengah-tengahnya maka. Okey, implikasi satu kita letak P depan, Q belakang. Implikasi yang kedua kita letak Q depan, P belakang. Ini mudah je. Kita kesan dulu mana P mana Q. Tuliskan dua implikasi perkataan berikut. P tolak Q lebih besar pada kosong. Ini satu. Okey. Lagi satu, P lebih besar daripada Q. Kat situ. Okey, kita sambungkan dengan perkataan jika. Jika mula-mula yang kuning tu kita letak depan, P tolak Q lebih besar daripada kosong, maka P lebih besar daripada Q. Okey. Kita dah letak kuning depan. Sekarang kita letak biru ni pula depan. Jika P lebih besar daripada Q, maka
P tolak Q lebih besar dengan kosong. Selesai, senang, tak payah kira. Untuk penanggulan matematik ni dia tak perlu kira. Tapi kena faham perkataan hujah, apa yang dimaksudkan hujah, premis, apa dia implikasi, mana P, mana Q, tengok bentuk-bentuk yang diberikan. Harapnya semua boleh faham dan boleh jawab soalan.